bersama dengan kita ada tamu bersebelahan dengan saya Yang Mulia Tuan Muhammad Rio Syafiee bin Salor, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa khabar hari ini Tuan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan sepertinya kita dimaklumkan juga pada minggu terakhir bulan April. Jadi tidak lama lagi kan ya. Kita ni melangkah minggu terakhir bulan April adalah Minggu Imunisasi Sedunia yang disambut bagi mempromosikan kepentingan vaksin dan imunisasi sebagai langkah penyelamat nyawa dalam melindungi diri kita ni. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan mengenai dan Minggu Imunisasi Sedunia 2020 ini. Silakan Tuan. Okay, terima kasih Puan. Sebelum itu ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan tentang topik ini. Jadinya Minggu Imunisasi Sedunia ia adalah selalu disambut setiap tahun pada minggu terakhir bulan April, iaitu bermula 24 hari bulan itu hari ini jadinya sehinggalah 30 April. Ia merupakan satu kempen global yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO untuk mempromosikan dan juga menekankan kepentingan vaksin dalam menyelamatkan nyawa dan melindungi semua peringkat umur daripada penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin melalui tindakan kolektif. Jadinya ia melalui peranannya sebagai penyelaras juga, WHO bekerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan vaksin dan imunisasi serta memastikan kerajaan mendapat panduan dan juga sokongan yang diperlukan untuk melaksanakan program imunisasi yang berkualiti tinggi. Matlamat utama Minggu Imunisasi Sedunia adalah untuk memastikan lebih ramai individu dan komuniti mereka dilindungi daripada penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin. Jadinya mengenai dengan tema tahun ini iaitu untuk setiap generasi vaksin berkesan. Ia menekankan bahawa vaksin adalah salah satu cara paling berkesan untuk melindungi kesihatan kita. Jadinya sepanjang 50 tahun yang kebelakangan ini, vaksin telah pun menyelamatkan lebih daripada 150 juta nyawa secara global. Dan ia juga membantu mencegah penyakit serius seperti campak iaitu measles, polio ataupun batuk koko dan terus melindungi manusia pada setiap peringkat kehidupan sama ada masa bayi, kanak-kanak, dewasa ataupun masa sudah berumur. Jadinya pelindungan ini bukannya berlaku secara kebetulan. Ia adalah hasil daripada pilihan individu untuk melindungi diri sendiri, anak-anak dan juga komuniti mereka. Jadinya alhamdulillah apa yang kita nikmati pada hari ini pelindungan itu adalah hasil daripada keputusan generasi terdahulu untuk mendapatkan vaksin dan terus mendapatkan vaksin itu kita juga dapat membantu melindungi generasi yang akan datang. Jadinya mesejnya di sini adalah jelas iaitu vaksin adalah selamat, vaksin adalah berkesan dan ia terus melindungi individu, keluarga serta komuniti kini dan juga pada masa depan. Jadi bagaimanakah sebenarnya vaksin berfungsi dalam melindungi tubuh daripada penyakit ini, Tuan? Jadinya vaksin berfungsi dengan melatih sistem imuniti tubuh badan kita untuk mengenali dan melawan penyakit tertentu tanpa menyebabkan kita jatuh sakit. Ia mengandungi sebahagian kecil virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan ataupun yang tidak aktif. Jadinya apabila kita menerima vaksin ini, badan kita pun menghasilkan antibodi iaitu protein tindak balas sebagai persediaan untuk melawan virus ataupun bakteria tersebut. Jadinya jika kita terdedah dengan penyakit yang sebenar pada masa hadapan, badan kita pun sudah mengingati cara bertindak balas dan juga dapat melawan penyakit ini. Ia membantu mencegah jangkitan atau menjadikan gejala penyakit jauh lebih ringan. Jadinya selepas menerima satu ataupun lebih dos vaksin, biasanya kita akan dilindungi daripada sesuatu penyakit selama bertahun-tahun ataupun berdekat-dekat ataupun kalau ada yang bernasib baik seumur hidup. Okay. Inilah yang menjadikannya vaksin sangat berkesan kerana ia mencegah penyakit sebelum berlaku. Baik, jadi telah pun diketahui bagaimana vaksin itu berfungsi ialah dengan mengekspos, memberikan pendedahan kepada badan sistem imunisasi Imunisasi. Betul lah. Ya, betul. Sistem imunisasi. Immune system. Kadang-kadang confuse kan. Kadang-kadang imunisasi, immune system, sistem imun kita ni dengan vaksin, dengan virus tersebut supaya lebih kuat. Kadang-kadang adalah orang yang salah tanggapan, kadang-kadang percaya kepada mitos, merasa
takut dan sebagainya untuk Betul. mengambil vaksin ini, Tuan. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan pencerahan dengan lebih lanjut. Adakah vaksin ini selamat diambil dan adakah terdapat kesan sampingannya, Tuan? Okey. Jadinya merujuk kepada soalan Puan tadi. Jadinya kebanyakan vaksin kanak-kanak yang kita telah digunakan pada masa ini telah pun digunakan selama beberapa dekad sudah. Jadinya setiap tahun berjuta-juta individu telah menerima vaksin dengan selamat, sama ada secara rutin ataupun sebagai tindak balas terhadap ancaman penyakit tertentu. Jadinya sebelum vaksin itu digunakan di mana-mana negara, termasuk negara kita ni, ia akan melalui ujian yang ketat dalam beberapa peringkat untuk memastikan ia selamat dan berkesan. Jadinya pakar kesihatan akan menilai semua keputusan dengan teliti sebelum meluluskannya untuk digunakan. Walaupun selepas vaksin diperkenalkan di negara tersebut ataupun negara kita ni, pihak berkuasa kesihatan akan terus memantau rapi untuk mengesan dan juga bertindak dengan segera jika ada sebarang isu keselamatan. Jadinya seperti mana-mana ubat-ubatan yang lain ataupun ubat-ubatan yang kita ni gunakan, vaksin juga boleh menyebabkan kesan sampingan. Tapi kesan sampingan ini adalah ringan saja dan juga ia bersifat sementara, tidak bertahan. Dan seperti macam sakit ataupun gatal-gatal di tempat suntikan dan juga demam ringan. Kesan sampingan yang lebih serius boleh berlaku tapi amat jarang berlaku. Dan jika Auda ataupun anak Auda mengalami reaksi luar biasa selepas vaksinasi, sila dapatkan nasihat ataupun bantuan daripada petugas kesihatan. Jadinya sebenarnya di sini seseorang itu lebih berisiko mengalami komplikasi serius akibat penyakit dan berbanding dengan kesan sampingan vaksin. Jadinya penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin seperti macam campak, meningitis, hepatitis B ataupun polio, ia sebenarnya boleh membawa maut ataupun menyebabkan penyakit yang teruk serta kecacatan seperti macam buta, pekak, lumpuh, kerosakan otak, kemandulan, kanser, kecacatan kelahiran dan juga kematian. Jadinya di sini ingin ditekankan bahawa jika kita tidak mengambil vaksin itu, ia adalah kita tidak mempunyai perlindungan dan ia boleh membuat komplikasi yang lebih serius dengan ada penyakit. Jadi di sini Tuan, bolehkah Tuan jelaskan mengenai dengan program imunisasi kebangsaan di negara Brunei Darussalam serta jenis-jenis vaksin lain yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan? Terima kasih. Alhamdulillah di negara kita Brunei Darussalam kita amat bertuah kerana kanak-kanak kita boleh menerima vaksin secara percuma dari lahir sehingga umur 5 tahun di bawah program imunisasi kebangsaan Kementerian Kesihatan. Jadinya pemberian vaksin bermula sebaik sahaja mereka dilahirkan di hospital dan diteruskan di klinik kesihatan ibu dan anak. Jadinya apabila kanak-kanak itu membesar, vaksinasi turut diteruskan melalui perkhidmatan kesihatan sekolah. Perkhidmatan ini memainkan peranan penting dalam memberikan vaksin seperti vaksin human papilloma virus iaitu HPV kepada pelajar bagi mencegah kanser berkaitan dengan HPV. Jadinya dengan itu program imunisasi kebangsaan di Brunei telah pun mencapai dan mengekalkan liputan imunisasi melebihi 95% setiap tahun dan sekaligus memastikan kanak-kanak dan komuniti kita sentiasa dilindungi. Jadinya selain itu juga Kementerian Kesihatan juga menyediakan pelbagai perkhidmatan vaksinasi dan ini termasuk vaksin untuk jemaah haji dan juga umrah yang selalu kita dengar dan serta vaksin typhoid untuk pengendali makanan. Dan juga Auda juga boleh mendapatkan vaksin influenza iaitu vaksin tahunan dan vaksin lain yang disarankan oleh doktor seperti hepatitis B ataupun vaksin MMR untuk iaitu untuk campak, beguk, mamsa ataupun rubella. Dan jika Auda merancang untuk melancong ke destinasi tertentu seperti negara-negara Afrika, Auda boleh mengunjungi klinik kesihatan iaitu travel clinic di Pusat Saringan Kesihatan Berakas. Dan di sana juga Auda boleh mendapatkan nasihat doktor mengenai vaksin yang diperlukan sebelum perjalanan. Selain itu juga ada vaksin COVID-19 yang dihebohkan sebelum ini. Jadinya ia juga boleh telah disediakan di pusat kesihatan untuk individu yang berumur 5 tahun ke atas. Jadinya kesemua vaksin-vaksin ini bolehlah didapati di Pusat Saringan Kesihatan Berakas serta di pejabat kesihatan daerah-daerah iaitu di Tutong, Temburong dan juga Belaid. Ingin juga ditekankan sini bahawa pengambilan beberapa vaksin dalam satu lawatan itu adalah selamat.
dan sama ada melalui suntikan berasingan ataupun sebagai vaksin gabungan. Jadi kedua-kedua ini adalah selamat dan juga berkesan. Ya. Seterusnya Tuan, bagaimana orang ramai boleh menyokong Minggu Imunisasi Sedunia ini Tuan? Jadinya ibu bapa ataupun penjaga boleh menyokong Minggu Imunisasi Sedunia dengan memastikan anak-anak mereka menerima vaksin mengikut jadual yang ditetapkan dalam program imunisasi kebangsaan Brunei. Dan pada masa yang sama juga kita haruslah juga menyemak status vaksinasi diri sendiri, terutama bagi ibu yang mengandung, kerana ini adalah untuk melindungi diri serta orang yang tersayang. Setiap individu juga boleh memainkan peranan dengan menggalakkan ahli keluarga dan rakan-rakan untuk mendapatkan vaksin dan juga memastikan vaksinasi mereka sentiasa terkini. Tindakan kecil seperti ini mampu memberi kesan yang besar dalam memastikan komuniti kita kekal sihat. Kadang-kadang Tuan, ada yang indah ingat, apa vaksin yang sudah kau ambil lah sebelum ini ya? Sudahkah berapa dos kau? Mungkin Tuan boleh kongsikan cara yang termudah untuk orang ramai meneliti status vaksin terkini mereka. Okey, jadinya untuk itu haruslah cek sebab kita ada buku vaksinasi. Jadinya buku vaksin itu dapat dilihat dan juga dipantau dengan setiap tahunlah, sebab untuk mengetahui apa jenis vaksin yang ada. Jadinya dan juga kita ada BRUHealth di mana vaksin COVID-19 ada direkod di dalam BRUHealth itulah. Jadi apa antara mesej terakhir Tuan kepada masyarakat mengenai dengan topik yang tadi bincangkan pada hari ini, Minggu Imunisasi Sedunia 2026? Jadinya sempena Minggu Imunisasi Sedunia 2026, mesej tahun ini berharap dapat menggalakkan semua untuk menyadari bahawa vaksin adalah berkesan, melindungi dan juga menyatukan generasi. Apabila kita memilih untuk mendapatkan vaksin, kita juga bukan sahaja melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu memastikan seluruh komuniti kita selamat dan melindungi generasi yang akan datang. Jadinya bersama kita boleh saling menyokong, membina kepercayaan dan memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan dari mendapatkan perlindungan dari penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin. Jadinya lindungilah diri anda, lindungi komuniti anda dan terus menyokong imunisasi. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari Instagram rasmi Kementerian Kesihatan iaitu di @MOH Brunei. Dan dengan itu marilah kita semua memainkan peranan dalam memastikan negara kita kekal sihat. Baik, terima kasih Yang Mulia Tuan Muhammad Rio Syafiee bin Salur, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, atas kesudian hadir ke Rampai Pagi bagi memberikan penerangan mengenai dengan World Immunization Week 2026, Minggu Imunisasi Sedunia 2026 yang bermula hari ini sehingga 30 hari bulan April, dan mudah-mudahan ini dapat meningkatkan lagi kesedaran ketani, kesedaran orang ramai mengenai dengan kepentingan imunisasi ini, yang mana ia dapat melindungi diri ketani dan juga orang sekeliling ketani dengan tema tahun ini untuk setiap generasi vaksin berkesan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan dengan penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.